Assalamualaikum, nama saya Nur Fitriana binti Ahmad, bernomor kod matriks 07 DKE 22F1043. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suraya, bernomor pendaftaran 07 DKE 22F1009. Untuk soalan pertama, soalan meminta untuk mencari nilai Y yang diberikan bagi satu rectangular channel. Soalan berikan lebar rectangular channel tersebut ialah 3 meter. Q sama dengan 20 meter cube per second, N 0.025, S 1/250. Masukkan nilai tersebut dalam equation Manning, iaitu Q sama dengan A darab 1/N darab RH kuasa 2/3 darab S 1/2 dan juga B sama dengan 2Y. Cari nilai yang belum ada maklumatnya, iaitu RH. A sama dengan P. A dapat nilai 3Y, P dapat nilai 3 tambah 2Y. Jadi RH sama dengan 3Y bahagi 3 tambah 2Y. Lepas tu masukkan ke semua nilai yang ada dalam equation Manning tersebut dan menjadi 2.63. 5 sama dengan Y darab 3Y per 3 tambah 2Y kuasa 2/3. Selepas itu pindahkan kuasa pergi sebelah. Lepas itu dia menjadi persamaan 3Y kuasa 3/2 tambah 1 bahagi 3 tambah 2Y. Dan itu akan membentuk persamaan 4.277 sama dengan 8Y 5/2 bahagi 3 tambah 2Y. Lepas itu pindahkan lagi supaya mendapat nilai yang lebih kecil. Jadi persamaan akhirnya ialah 1.426 sama dengan Y 5 kuasa 5/2 bahagi 3 tambah 2Y. Lepas tu bina jadual yang ada 3 kolom, iaitu untuk Y, right hand side and left hand side. Dan kita assume nilai Y sama dengan 1, dapat right hand side dia 0.2, tidak sama dengan left dia 1.426. Assume lagi Y sama dengan 2, dapat 0.808, tidak juga sama. Assume lagi sekali Y sama dengan 3, dapat 1.783, tidak sama dengan nilai dia yang sebelah. Assume lagi Y sama dengan 2.8, dapat nilai dia 1.526 yang sudah menghampiri, dan kecilkan 1, jadi Y kita assume sama dengan 2.7, baru kita dapat sama dengan dia punya left hand side, iaitu 1.426. Oleh itu nilai Y kita boleh simpulkan dia ialah 2.7 meter. Saya akan menunjukkan cara untuk menjawab soalan nombor 2. Dalam soalan nombor 2 ni, dia sudah bagi pun saluran trapezoid konkret dengan pekali Manning N iaitu 0.012 dan mempunyai lebar bawah, ini nilai B, sebanyak 5 meter, cerun sisi 1.5 mendatar horizontal dan 1 menegak. Okay. Aliran saluran terbuka keratan rentas trapezoid ini untuk menyampaikan pelepasan Q, iaitu water flow kita sama dengan Q 10 meter cube per saat dengan cerun saluran SO 0.0005. Step pertama, kita kena list out semua maklumat yang ada dalam soalan. Cerun sisi ini boleh ditafsir juga dalam bentuk 1/1.5 bersamaan dengan 1/Z. Jadi nilai Z adalah sebanyak 1.5. Selepas kita sudah tafsir semua nilai ini, kita boleh ke soalan A. Soalan A, dia minta ni kedalaman air seragam.
iaitu dia mau nilai Y. Apabila dia mention nilai Y ni, kita boleh mulakan dengan formula Manning. Formula Manning adalah Q sama dengan area darab 1/n darab dengan hydraulic radius 2/3 darab dengan slope kuasa 1/2. Setelah mengenal pasti apa formula yang perlu diguna, kita akan masukkan ke semua nilai yang ada di dalam formula. Kita kena pastikan sama ada nilai yang akan masuk di dalam formula ini adalah lengkap. Macam di sini kita tiada area, RH tiada. Formula area untuk trapezoidal adalah BY tambah ZY square. Masukkan nilai yang diberi dari soalan ke dalam formula. Jadi saya akan dapat A sama dengan 5Y tambah 1.5Y darab Y square. Selesaikan mana yang boleh selesai. Kalau macam ni, dia tidak boleh selesai, jadi kita akan terus labelkan dia sebagai persamaan 1. Selepas itu, RH ni, formula dia ialah area over P. Dalam formula RH ini, kita perlu cari P terlebih dahulu. Formula P trapezoidal adalah bersamaan dengan B tambah 2Y punca kuasa 1 punca kuasa 1 tambah Z kuasa 2. Masukkan nilai yang diberi oleh soalan dan selesaikan mana yang boleh selesai. Dan formula RH ini saya akan labelkan sebagai persamaan 3. Masukkan formula 1 dan 2 ke dalam formula 3. Cek sama ada dia boleh diselesaikan atau tidak. Di persamaan ini tidak dapat diselesaikan sudah. Jadi saya akan labelkan persamaan ini kepada persamaan 4. Persamaan 4 ini akan dimasukkan ke dalam formula Manning tadi. 1.863 ni kita akan pindahkan ke sebelah dan akan menjadi 10 bahagi 1.863. Saya akan berhenti setakat di sini. Jadi, untuk mencari nilai Y, kita perlu buat satu jadual di mana akan compare side sebelah kanan dan side sebelah kiri. Teknik ini dinamakan sebagai teknik cuba jaya. RHS ini adalah singkatan bagi right-handed side. LHS ni pula left-handed side. Selepas buat jadual dan saya salin balik persamaan tadi, saya akan cuba untuk meneka nilai apa bagi Y yang sesuai untuk dibandingkan dengan left-hand side dan right-hand side. Sekiranya left and right side itu sama, artinya itulah nilai Y. Seperti contoh, saya akan meneka Y bernilai 1. Jadi, saya masukkan nilai 1 itu dan masukkan 1 itu ke dalam persamaan. Setelah menyelesaikan persamaan ini, bahagian kiri tidak sama dengan bahagian kanan, iaitu bahagian kiri bernilai 5.368, bahagian kanan bersamaan dengan 4.908. Bererti Y tidak sama dengan 1. Kemudian saya akan cuba lagi dengan nilai 1.5. 1.5 ni pun akan masuk ke dalam nilai Y dalam persamaan tadi dan ulang lagi step cuba jaya tadi sampai nilai sebelah kanan dan kiri sama. Sekali lagi Y tidak sama dengan 1.5. Setelah masukkan nilai Y iaitu 1.5 ke dalam persamaan, saya akan mendapati nilai sebanyak 11.364. Artinya Y tidak sama dengan 1.5. Kali ini saya akan cuba nilai Y bersamaan dengan 1.0446. Kali ini saya telah pun berjaya mendapat nilai Y. Nilai Y adalah bersamaan dengan 1.0446 kerana nilai sebelah kiri dan kanan adalah sama. Selepas itu, kita akan berpindah kepada soalan 2B. Hitung kedalaman air Y untuk keratan rentas trapezoid hidrolik terbaik. Dalam soalan ini, apa yang saya boleh tafsirkan adalah RH akan bernilai Y bahagi 2. Nilai RH ini akan masuk ke dalam formula Manning. Saya akan masukkan nilai-nilai yang telah diberi ke dalam formula Manning. RH saya akan gantikan kepada Y bahagi 2. Selesaikan
mana-mana nilai yang boleh diselesaikan. Saya akan pindahkan nilai 1.863 itu ke sebelah, menjadi 10 bahagi 1.863. Seperti soalan 2A, kita akan buat lagi kaedah cuba jaya. Seperti biasa, saya akan cuba untuk menekan nilai Y sehingga nilai sebelah kanan akan sama dengan nilai sebelah kiri. Nilai Y adalah bersamaan dengan 1. Selepas saya menekan nilai Y bersamaan dengan 1 itu saya akan masukkan ke dalam persamaan. Saya dapati bahawa Y tidak sama dengan 1. Jadi kita kena cari nombor lain untuk menggantikan nilai Y1 itu. Saya akan cuba nilai 1.05. Setelah menyelesaikan persamaan ini, saya dapati bahawa nilai sebelah kanan saya ialah 4.493. Nilai sebelah kanan tidak sama dengan sebelah kiri. Jadi, Y tidak sama dengan 1.05. Sekali lagi, kita akan cuba jaya mencari nilai Y. Itu bersamaan dengan 1.152. Setelah menyelesaikan persamaan ini, saya dapati bahawa nilai sebelah kanan menghampiri nilai sebelah kiri. Jadi, saya ambil nilai 1.152 ini sebagai nilai Y saya. Untuk soalan 3, maklumat yang diberi iaitu velocity sama dengan 10 meter per second dan juga nilai Y dia 5.5 meter. Dan soalan A dia minta specific energy head iaitu E. E sama dengan Y tambah V kuasa 2 bahagi 2G. Masukkan nilai yang sudah diberi dalam rumus, lalu dapat nilai E iaitu 10.597 meter. Untuk soalan B, dia minta critical depth iaitu YC. Kita boleh gunakan equation E sama dengan Y tambah Q kecil kuasa 2 bahagi 2G Y kuasa 2. Masukkan dalam rumus nilai kecuali nilai Q kecil kuasa 2 yang tiada. Lepas tu pindah-pindahkan sampai dapatlah nilai Q kecil iaitu 55 meter cube per second per meter. Jadi untuk cari nilai C, gunakan equation yang pertama tadi iaitu Q kuasa 2 bahagi graf G kuasa 1/3. Dapatlah jawapannya. Critical depth dia ialah 6.756 meter. Untuk soalan C, soalan meminta mencari minimum value of the specific energy head iaitu E min punya formula 1.5 YC. Masukkan dalam formula lalu E min dapat nilai 10.134. Untuk soalan D, soalan meminta untuk mencari critical velocity iaitu VC sama dengan punca G darab YC. Masukkan juga nilai gravity 9.81 darab nilai YC yang sudah dicari tadi. Dapatlah nilai velocity critical dia ialah 8.141 meter per second. Soalan E meminta untuk state whether the flow in subcritical or supercritical. So kita kena cari Froude number dia iaitu velocity bahagi punca gravity darab Y. Masukkan dalam persamaan, jadi kita dapat Froude number dia 1.361. Dia lebih kecil daripada nilai YC tadi, jadi dia duduk dalam supercritical flow. Untuk soalan F, soalan minta untuk mencari alternative depth of flow. Jadi kita menggunakan formula E sama dengan Y tambah Q kecil kuasa 2 bahagi 2 G Y kuasa 2. Masukkan semua dalam persamaan nilai Y yang tiada. Nilai Y itu yang mau dicari dengan pindah-pindahkan semua dengan nilai Y yang dicari perlu assume dengan gunakan jadual right hand side and left hand side. Jadi Y pertama yang kita assume ialah 2, dapat right hand side 40.545. Y kedua 6, tidak sama dengan left hand side.
Y ketiga 7 tidak juga sama. Y keempat 8 tidak juga sama dengan nilai yang sebelah. Y ke seterusnya 8,2 tidak sama dengan nilai 10,493, dan Y yang seterusnya pun tidak sama, 8,3. Assume lagi sekali 8,4 pun tidak sama, dan yang terakhir 8,42 baru sama, iaitu 10,595. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa nilai Y yang sebenar ialah 10,595 meter. Soalan yang terakhir meminta untuk interpret graph of alternative depth of flow. Lukiskan graf macam biasa, kita ikut faksi dia, faksi Y melawan E. Dan daripada graf yang sudah dilukis tu, kita dapat membuktikan nilai critical depth dia dan juga punya E min, iaitu YC sama dengan 6,756 dan E min ialah 10,134. Saya akan tunjukkan cara untuk menyelesaikan soalan 4. Nilai B bersamaan dengan 3 meter, Manning coefficient iaitu bersamaan dengan 0.025, slope bersamaan dengan 0.0005 dan flow bersamaan dengan 5.6 meter cube per second. Saya akan mulakan dengan formula Manning dulu, iaitu Q sama dengan A darab 1/n darab RH kuasa 2/3 darab S kuasa 1/2. Ada beberapa nilai yang soalan tidak beri. Contohnya, kita kena cari nilai A dan RH itu terlebih dahulu. Untuk area, formulanya adalah B darab dengan Y, dan saya akan dapat bersamaan 3Y. Kemudian kita akan keluarkan formula bagi hydraulic radius, iaitu bersama dengan A bahagi P. Dalam hydraulic radius ni, kita perlu mencari P terlebih dahulu. Persamaan P bagi segi 4 ialah P tambah 2Y, ia akan menjadi 3 tambah 2Y. Bagi rumus area, saya akan labelkan ia sebagai persamaan 1. Persamaan P tadi saya akan labelkan sebagai persamaan 2. Saya akan masukkan persamaan 1 dan persamaan 2 dalam formula RH. Dan saya akan mendapat RH sama dengan 3Y bahagi 3 tambah 2Y. Dan saya akan label persamaan ini dengan persamaan 3. Setelah saya mendapat persamaan A dan RH, masukkan persamaan tersebut ke dalam formula Manning. Dan saya akan mendapat 5.6 sama dengan 3Y darab 1/0.25 darab 3Y bahagi 3 tambah 2Y kuasa 2/3 darab 0.0005 kuasa 1/2. Dan saya selesaikan nilai yang boleh selesaikan. Mendapat persamaan 3.09 sama dengan Y kuasa 3/2 darab 3Y bahagi 3 tambah 2Y. Dari persamaan terakhir tersebut, saya akan menggunakan sekali lagi kaedah cuba jaya untuk menentukan nilai Y, di mana nilai sebelah kanan mestilah sama dengan sebelah kiri. Dan meneka Y sama dengan 1. Dan apabila saya masukkan ke dalam persamaan itu, mendapat nilai sebelah kanan saya sebanyak 0.6, dan saya dapati bahawa sebelah kanan tidak sama dengan sebelah kiri. Berarti nilai Y tidak sama dengan 1. Kemudian saya akan meneka Y itu bersamaan dengan 2.25. Saya dapati bahawa sebelah kanan saya bernilai 3.04. Nilai ini masih tidak sama dengan nilai sebelah kiri. Saya akan cuba nilai 2.275. Dari nilai tersebut, saya dapati bahawa sebelah kanan saya bernilai 3.09, sama dengan nilai sebelah kiri saya, iaitu 3.09. Ini bererti Y sama dengan 2.275. Depth after jump, iaitu downstream, Y2 sama dengan 2.275.
275. Tetapi ini adalah after jump. Soalan minta kita untuk cari Y1, iaitu before jump. Jadi, untuk mencari Y1, saya akan keluarkan formula Q kecil, iaitu specific flow Q besar bahagi B. Dan saya masukkan nilai 5.6 bahagi 3. Saya mendapat nilai 1.87. Setelah saya mendapat nilai Q kecil, masukkan ke dalam formula iaitu Y1 sama dengan negatif Y2 bahagi 2 tambah punca kuasa Y2 kuasa 2 bahagi 4 tambah 2Q kuasa 2 bagi GY2. Saya akan masukkan nilai-nilai yang saya ada ke dalam formula ini. Dan saya pun telah mendapat nilai Y1 saya ialah 0.12 meter. Seterusnya, soalan ini juga untuk minta kita untuk cari energy losses. Formula energy losses adalah Y2 tolak Y1 kuasa 2 dikuasakan 3 bahagi 4 darab Y2 darab Y1. Masukkan nilai tersebut, kemudian saya akan dapat energy losses saya adalah bersamaan 9.16. Soalan juga minta untuk kita cari power losses. Formula power losses adalah Rho GQ EL. Rho GQ energy losses. Saya akan masukkan nilai dan saya mendapat power losses saya ialah 503.21 kilowatt. Yang terakhir, kita diminta untuk mencari type of flow. Type of flow ni, cara untuk kita tentukan type of flow, kita kena cari nilai FR, iaitu formula FR adalah FR sama dengan V bahagi punca kuasa GY1. Saya akan masukkan nilai 1. Dalam formula ini, kita perlu mencari velocity terlebih dahulu dengan menggunakan Q. Rumus QAV. Selepas QAV, kemudian saya masukkan nilai-nilai yang saya ada. V saya telah pun mendapat nilai V sebanyak 15.56 meter per second. Dan saya masukkan nilai V tersebut ke dalam formula. Kemudian saya mendapat 1.34. Saya telah pun mendapat 1.34. Dan saya pun telah mendapat saya pun telah mendapat 14.34. Ini bermaksud type of flow saya adalah very strong. Type of jump. Ini bermaksud type of jump saya adalah strong jump, iaitu melebihi nilai 9.